Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Hashim, yang berusaha Saudara Syahir, Jutaan Kuasa, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk hadir menuntut ilmu Allah, membincangkan dan membaca buku yang diulas, disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, iaitu Aqidah At-Tahawiyah, matan Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hari ini kita masuk pada muka surat 150, matan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Qal, beliau berkata, wal mi'raju haqqun, dan mi'raj itu, atau kita baca cara pondok dan bermula mi'raj itu, dan kemudian ibtidak, waw ibtidak, bukan waw ataf. Dan mi'raj itu haqqun, adalah benar. Mi'raj adalah haq. Wa qad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah diperjalankan atau telah diperjalankan. Wa qad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diperjalankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa urija bi syakhsihi, dan beliau dimi'rajkan atau dinaikkan atau diangkat, bi syakhsihi, dengan batang tubuhnya, dengan jasadnya, fil yaqazati, dalam keadaan beliau sedar, ila sama, ke langit, thumma, kemudian, ila haitsu sya'allahu minal ula, kemudian sehingga ke tempat yang tinggi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akramahu Allahu bima syaa, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda dengan sesuatu yang dikehendakinya. Wa auha ilaihi ma auha, dan dia telah
mewahyukan atau telah berbicara dengannya dengan wahyu-wahyunya. Dan Allah berfirman, ma kadzabal fuadu wa ma ra'a. Hati Nabi SAW tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Surah An-Najm. Fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Ini bila berselawat, maka selawat dan sejahtera, selawat dan salam terhadap junjungan sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Okey. Jadi matan ini berkaitan dengan peristiwa Mi'raj. Kata Syekh, wal mi'raju, bila baca matan ini, beliau syarahkan dengan syarah yang ringkas. Beliau kata, yakni min ayati rabbihil kubra. Jadi zahirnya ayat ini dibacakan, saya tak sempat dan saya tak jumpa rakaman suara yang asal. Zahirnya ayat ini dibacakan sampai ayat ke-18, mungkin oleh muqri atau orang yang bacakan ayat ini, kerana kata Syekh ai min ayati rabbihil kubra. Kerana kalau kita lihat dalam surah An-Najmi, dalam surah An-Najmi ayat 11, Allah berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ai yakni min ayati rabbih al-kubra. Berkemungkinan dibacakan sampai situ, kemudian disyarahkan Syekh, wallahu alam. Yang penting Syekh menerangkan bahawa apa yang dilihat oleh Nabi SAW di malam Mi'raj atau dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tersebut merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita syarahkan ayat ini, apa beza antara Isra' dan Mi'raj? Adakah dua kalimah ini membawa makna berbeza atau ianya adalah satu peristiwa? Zahirnya Isra' merujuk kepada perjalanan Nabi SAW, atau Nabi dibawa berjalan pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini dinamakan sebagai Isra', iaitu perjalanan di bumi daripada masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai sini namanya Isra'. Kerana Allah berfirman, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Peristiwa Isra' yang disebut dalam Quran hanya pada ayat ini, umum dan ringkas, hanya satu ayat. Manakala peristiwa Mi'raj ialah peristiwa yang disebutkan dalam surah An-Najmi, dalam surah An-Najm. Daripada ayat, kalau kita tengok dari ayat pertama sampai ayat 18 tu, semua sekali berkaitan dengan surah peristiwa Mi'raj. Hatta apa yang Allah sumpah, wan najmi idza hawa, juga berkait juga ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Semuanya ada kaitan dengan peristiwa Mi'raj, mukadimah kisah sebelum masuk pada peristiwa Mi'raj. Jadi dua peristiwa yang berbeza. Ini zahirnya.
Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dua tempat yang berbeza, suratul Isra dan suratul Najmi. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah waqai' i'jaziyah, atau kita katakan waqi'ah i'jaziyah, peristiwa i'jaz. Bukan waqi'ah tashri'iyah, bukan peristiwa pensyariatan. Sebelum kita pergi lebih jauh, ini antara pelajaran pertama kita awal-awal, kita test balik Ada berapa ilmu merujuk kepada peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Contohnya lah, kita nak cerita tentang buat daurah tentang Rasulullah. Kita nak rujuk tentang ilmu apa? Buku apa? Bidang ilmu sirah. Alhamdulillah, satu, sirah. Sirah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang kedua, hadis. Hadis merangkumi semua perkara. Dan kebiasaan boleh kita sebutkan hadis, tapi biasanya tak disebutkan umum, sebab hadis ini dia boleh kita kata mengkaji tentang perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cuma hadis inilah yang kita nak bincangkan ni. Hadis ini yang pecah kepada jadi pada ilmu yang kita bincangkan sekarang. Yang betul, sirah, hadis, lagi. Kalau merujuk kepada peribadi Nabi, secara umumnya ulama sebutkan 5 ilmu. Ulama sebutkan 5 ilmu. Pertama, ilmu sirah. Ini yang paling umum lah. Ceritakan semua berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu sirah. Ilmu yang kedua juga terkenal, sebahagian daripada ilmu sirah, namun dipisahkan dengan bentuk yang tersendiri, dinamakan sebagai ilmu syama'il, iaitu menceritakan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara, terutama dalam bentuk dari segi bentuk kemanusiaan Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, bab syama'il. Sebab tu kita Imam Tirmizi buku terkenal Syama'il Muhammadiyah, iaitu salah satu bab daripada dalam kitab Sunan Tirmizi, bab syama'il, dan dikenali sebagai ilmu yang tersendiri, ilmu syama'il yang mempunyai kepentingan yang sangat penting, terutamanya bagi siapa yang mendakwa bermimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Antara perkara dirujuk adalah dilihat adakah yang datang itu sama seperti yang tersebut dalam syama'il ataupun tidak. Mungkin sahaja syaitan takkan menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi syaitan boleh menipu datang-datang bentuk yang berbeza daripada syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tak ada janggut, kan? Tiba-tiba datang pakai seluar jeans, datang tiba-tiba mengaku sebagai Nabi Rasul, boleh jadi. Orang jahil mungkin boleh percaya, tapi syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penting untuk diketahui. Dan itu pun perlu banyak syarat-syarat yang lain kata mimpi, tapi antara utamanya adalah sifat ketika seorang itu bermimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat tersebut adalah sifat seperti yang digambarkan dalam syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syama'ilun nubuwah. Okey. Ilmu sirah tadi pertama, yang kedua ilmu syama'il, yang ketiga lawan dengan syama'il, ilmu atau selalu disebut ilmu dalail. Dalailun nubuwah, bukan lawan, gandingannya. Kalau sebut syama'il, biasa disebut ilmu dalail. Dalailun nubuwah, ilmu berkaitan dengan bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi orang yang nak berdakwah dengan golongan etis, nak berdakwah dengan non-muslim, nak berdakwah dengan orang yang suka meragui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ilmu yang diberikan penekanan selepas umum mempelajari syariat secara umum, fokus pada ilmu dalail. Itu berkaitan dengan dalailun nubuwah, bukti-bukti kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam akan dijawab. Termasuk dalam bab dalail di sini ialah bab mukjizat, termasuk dalam bab dalail. Sebahagian dalail lebih umum. Ilmu yang keempat adalah ilmu asy-syara'i'. Ilmu yang mengkaji tentang syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perintah dan larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kelima adalah ilmu khasa'is, iaitu hukum-hukum khas yang diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kaji dalam satu-satu peristiwa, kita perlu lihat kepada jenis peristiwa ini. Isra' Mi'raj, tuan-tuan akan tengok pada ilmu, 5 ilmu yang kita sebutkan ni. Sudah pastilah jawapan hadis itu betul. Hadis itu merangkumi segala perkara. Segala berkaitan dengan Nabi namanya hadis. Tapi kita nak yang selepas dipecah-pecahkan ni umum. Ilmu Isra' Mi'raj dibincangkan dalam buku mana? Dalam berkaitan dengan peristiwa dan berlakunya dan juga cerita kisah secara umum, kita jumpa ilmu sirah, betul? Dan ilmu sirah lah kita jumpa. Ilmu sirah mementingkan tentang peristiwa dan waktu berlakunya perkara tersebut. Jadi kalau kita buka buku sirah, kita jumpa macam-macam qaul cerita tentang Isra' Mi'raj. Bila berlakunya Isra' Mi'raj akan dibincangkan. Ada qaul yang disebutkan oleh Imam Tabari rahimahullah, beliau berpandangan bahawa Isra' Mi'raj berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Ini qaul, salah satu daripada qaul. Malah satu riwayat diriwayatkan daripada Anas, juga dinukilkan daripada Al-Hasan, bahawa Isra' Mi'raj berlaku sebelum Nabi dilantik menjadi rasul. Tapi kaul-kaul yang lemah lah, kaul yang lemah. Bila sebut tentang, kalau sebut tentang peristiwa dan bila ni, khilaf terlalu banyak. Khilaf terlalu banyak. Ada yang berpandangan bahawa Isra' Mi'raj berlaku 5 tahun selepas Nabi SAW dilantik menjadi rasul. Ketika umur Nabi 45 tahun. Kaul ini kaul yang disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, dan beliau mentarjihkan pandangan tersebut. Mentarjihkan pandangan bahawa Isra' Mi'raj berlaku pada tahun ke-5 selepas Nabi SAW dilantik menjadi rasul. Kaul yang berapa dah? Keempat. Kaul yang keempat ialah Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rajab. 27 Rajab tahun yang ke-10 selepas kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan ulama India yang masyhur, Al-Mansur Furi. Dia berpandangan bahawa Isra' Mi'raj berlaku pada tahun yang ke-10 pada 27 Rajab. Antara pandangan yang masyhur lah, pandangan yang masyhur. Ada qaul yang berpandangan bahawa Isra' Mi'raj berlaku 16 bulan sebelum Nabi hijrah. Artinya berlaku pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Ada yang berpandangan Isra' Mi'raj berlaku setahun 2 bulan ataupun 14 bulan sebelum Nabi SAW berhijrah. Ada pandangan-pandangan yang lain setahun, ada pandangan beberapa bulan dan sebagainya. Tak mungkin kita dapat gabungkan. Cuma satu kaedah umum
apabila sesuatu tarikh itu dikhilafkan, berlakunya peristiwa menunjukkan bahawa tarikh tersebut tidak sabit sebarang amal ibadah khusus padanya. Kerana syariat Islam, sunnah-sunnah Rasulullah, apa sahaja yang Nabi SAW syariatkan, yang Allah syariatkan, yang ditemukan dalam sunnah Nabi SAW, bila perkara itu sabit kepada Nabi, pasti ianya diketahui dengan jelas bila waktunya, diamalkan oleh sahabat-sahabat, oleh tabi'in, tabi'in, dan diwarisi. Suatu bila berkaitan dengan peristiwa tarikh dan sejarah ni, bila kita tak dapat confirmkan tarikh dengan tepat, tarikh berlakunya satu perkara, sesuatu yang agung ini, kita tak dapat nak tetapkan bila tarikhnya, maka tidak adalah ketetapan amalan pada tarikh tersebut. Kalau ada ketetapan amalan pada tarikh tersebut, pasti Nabi dah tetapkan, Nabi dah confirmkan. Bila? Sebab tu buat macam peristiwa 10 Muharram, jelas 10 Muharram memang ada amalannya. Tapi seperti Isra' dan Mi'raj, peristiwa Isra' Mi'raj yang tarikhnya dikhilafkan, berlaku perbezaan pandangan yang begitu banyak di kalangan ulama Islam, itu menunjukkan bahawa tidak ada satu amalan khusus yang disyariatkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Malam itu malam yang mulia, malam yang agung bagi Rasulullah SAW. Hadiah Allah untuk Rasulullah SAW. Namun kita tidak disyariatkan dengan suatu amalan secara spesifik, secara khusus, kecuali kalau ada dalil. Namun khilaf tadi menunjukkan bahawa tidak ada dalil, tidak ada ketetapan. Sama juga seperti khilaf yang berlaku pada tarikh kelahiran Nabi SAW. Khilaf, qaul, ada yang kata ke-8, ada yang kata ke-9, ada yang kata ke-10. Daripada Ibn Is rahimahullah, beliau cenderung pada hari yang ke-10. Mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'in al-awwali, mana? Lahir pada hari yang ke-10. Fi ashiril fadili, 10 yang mulia. Jadi 8, 9, 10, 12, malah ada 15, ada kata 18, malah ada kata Nabi lahir sebenarnya pada Muharram, ada kaul kata Nabi lahir sebenarnya pada bulan Ramadan. Sebab mereka katakan bahawa waktu Nabi lahir, waktu Nabi terima wahyu, dan waktu Nabi SAW wafat adalah pada waktu yang sama, walaupun kaul ada pandangan macam-macam lah. Jadi bila berlaku khilaf dan perbezaan pandangan dan pentarjihan itu berlaku, namun khilaf yang terlalu banyak sejak berzaman awal, bermaksud tarikh tersebut pada ketika zaman Nabi tidak ditetapkan, tidak terkenal. Ulama kemudian kaji zaman selepas Nabi wafat, zaman tertentu, pada zaman suatu ketika baru mereka kaji semula. Sebab itu tarikh ini tak diketahui dengan jelas. Apa yang menjadi kepentingan kepada sahabat ketika itu beriman dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mereka lebih fokus kepada sesuatu yang dituntut dalam syarak, itu beriman dengan Isra' dan Mi'raj, peristiwa Isra' Mi'raj, dan beriman dengan apa yang diberitakan dalam kisah-kisah berkaitan Isra' dan Mi'raj. Itu perangai sahabat. Tapi bila zaman kemudian, bila dikaji sirah, bila disebut tarikh, diperlukan kepada sejarah sebagainya, maka timbullah macam-macam pandangan. Ilmu yang bagus. Cuma bila berlaku khilaf dalam tarikh tersebut, mengisyaratkan bahawa tarikh tersebut tidak ditetapkan sebarang amalan, tidak ada sebarang perayaan, kerana pada zaman Nabi, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah ajar, juga pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in. Sebab itulah berlaku khilaf kemudian.
Tapi kalau waktu hari-hari yang disyariatkan, jelas tarikhnya. Nabi sebut tentang 10 Muharram. Nabi sebut berkaitan dengan pada bulan Syaban, bulan Ramadan, malah tengok anak bulan, berkaitan dengan hari Arafah, berkaitan dengan hari raya, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, dan juga peristiwa-peristiwa 10 awal Zulhijjah, atau berkaitan dengan hari-hari putih. Semua peristiwa, tempat yang bila Nabi syariatkan satu amalan, akan pasti, kita kenal dengan pasti tarikhnya, kita teragak-agak. Jadi kalau orang kata dia nak merayakan Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj tarikh mana satu? Tak ada. Jadi yang tinggal perayaan Isra' dan Mi'raj adalah perayaan adat masyarakat, apa yang telah yang mereka biasa. Jadi bila dibincangkan Isra' Mi'raj pada tarikh 27 Rajab, adat dulu memang selama ni macam itulah, tarikh ni lah yang diambil. Itu tidak menentukan syariat, dia adalah adat, kebiasaan. Adat ni betul atau tidak sebagainya perbincangan lain lah, saya tak nak masuk. Tapi nak isyaratkan bahawa perkara itu bukan daripada syariat. Maka semua kelebihan berkaitan beramal malam Isra' Mi'raj semikian secara umumnya tidak sabit. Begitu juga amalan-amalan ketika Maulidur Rasul. Macam-macam amalan. Tarikh Maulid. Kita bukan tidak bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita suka dengannya. Sebab tu kita puasa Isnin dan Khamis. Kalau Nabi sebut hari Isnin tu Nabi dilahirkan, zalika yaumul wulidtu fi, bergembira dengan cara yang diajarkan Rasulullah. Namun ketetapan tarikh tertentu yang diagungkan dengan amalan-amalan tertentu, itu kita beramal tak jelas. Agama Islam terbina di atas yakin. Kita niat sekalipun, yakin masuk waktu, yakin begini. Kenapa yakin masuk waktu? Kerana kita yakin apa yang kita lakukan ini betul-betul ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita salat sebelum masuk waktu atau selepas keluar waktu. Kita salat sebab pensyariatan salat kita mengkhuta. Tapi kalau kita kata kita nak kelahiran Nabi, semua umat Muhammad bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketetapan perayaan khusus, hari khusus dan amalan khusus pada tarikh yang khusus, ini yang menjadi perbincangan. Selalu perbincangan berkaitan dengan Maulid Rasul. Setengah pihak cuba untuk menimbulkan keadaan ketegangan, dibincangkan seolah-olah bertembung antara pihak yang cinta pada Nabi dengan pihak yang benci dengan Nabi, ataupun pihak yang bergembira dengan kelahiran Nabi dengan pihak yang tak bergembira dengan kelahiran Nabi. Itu yang digambarkan. Hakikatnya tidak. Semua orang bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Cuma dalam sunnah Nabi kita temukan Nabi SAW tetapkan hari Isnin. Nabi beritahu hari Isnin, hari itu hari aku dilahirkan. Jadi Nabi pun beritahu, Nabi pun ajarkan pada hari Isnin kita disyariatkan berpuasa. Itu cara kita bergembira dengan cara sunnah. Namun ketetapan tarikh bukan sesuatu yang tetap dan tak jelas. Sama macam peristiwa lain. Contoh apa-apalah saya peristiwa, kebanyakan tarikh-tarikh disebutkan merupakan kebiasaan dan adat. Contohnya sambutan ma'al hijrah. Pada bila? 1 Muharram, betul? 1 Muharram. Nabi berhijrah pada bulan berapa? Rabiul Awal. Malah keluar dari Mekah daripada akhir bulan Safar. 27 Safar keluar daripada Mekah. 3 hari berada di Thawr, di bukit Thawr. Kemudian ke Madinah Munawwarah sampai ke Quba pada 8 Rabiul Awal. Ini kau lihat, kau berlaku khilaf lah pada tarikh-tarikh berikan semikian. Nabi masuk ke Madinah pada 12 Rabiul Awal kerana Nabi tinggal di Quba selama 4 hari. Okey.
Kalau ada yang mengatakan bahawa Nabi sampai ke Quba itu hari 12 sebab nak menetapkan nama Madinah. Nabi masuk Madinah tu, adakah Madinah secara umum termasuk Quba ataupun bandar Madinah, iaitu di kawasan Madinah sekarang, kawasan Masjid Nabawi. Mana berlaku khilaf dalam ada nak faham riwayat tersebut. Namun tak semua sepakat berlaku pada Rabiul Awal. Jadi sambutan ma'al hijrah dengan segala amalan itu adalah adat, kebiasaan. Jadi, itu katalah mungkin sambut sebab kalender Hijri. Mungkin kemudian dikaitkan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan tertentu, untuk naikkan semangat untuk berhijrah. Mungkin dari saya rasa memang itulah pada asalnya. Namun jangan disyariatkan suatu amalan pada tarikh tersebut. Kerana ketetapan tarikh itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, hak milik mutlak Allah yang menjadikan satu tarikh itu lebih mulia daripada tarikh yang lain. Allah yang menjadikan satu hari itu lebih mulia daripada hari yang lain. Hari Jumaat lebih mulia daripada hari yang lain bukan dengan ketetapan kita, tapi dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumaat Sayyidul Ayyam itu datang daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan puasa Isnin Khamis lebih mulia pada hari yang lain datang dari Nabi. Walaupun Nabi kata Jumaat hari yang penghulu hari dalam seminggu, tapi puasa pula tak disyariatkan pada hari Jumaat. Ikut logik hari Jumaat lah kena puasa. Itu hari yang mulia agung. Selepas ditetapkan tarikhnya agung, amalannya juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam perkara begini, bila kita tidak menolak satu amalan yang dibawa, bukan kita tak muliakan tarikh tersebut, bukan kita tak nak orang berselawat, bukan kita tak nak orang amalkan ibadat-ibadat tertentu, tapi perlu sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak halang orang berzikir, tapi zikir Nabi ajar. Samalah kalau kita solat. Allah perintahkan Quran untuk kita solat. Solat yang macam mana? Solat sebagaimana Nabi solat, betul tak? Bukan solat yang bebas. Sembah Allah tak boleh pergi ikut cara Yahudi ke Nasrani ke, macam cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang macam Nabi tetapkan. Kalau solat tak ke waktu, Nabi yang bagi kebebasan, iaitu solat mutlak. Nabi hafal solat bila-bila dengan syarat bukan pada waktu dilarang. Ketetapan tu ada solat yang ditetapkan tarikhnya, ada solat ditetapkan waktunya, tempatnya, ada solat yang diberikan secara mutlak namun terkait dengan hukum tak boleh solat pada waktu-waktu yang dilarang. Solat jumlah rakaatnya berapa, ada solat yang tak dihadkan rakaatnya, kita pun tak hadkan. Bila Nabi hadkan, kita hadkan. Bila Nabi bebas, Nabi mutlak, kita terima secara mutlak. Ini penting. Tak apa, hari ni kita sebab ni dah dekat ni, kita macam-macam perayaan, macam-macam amalan yang kita jumpa. Jadi kita bincang macam Syabannya, dengan perbincangan kita selalu jumpa perkara begini. Kita fahamkan bahawa nak fahamkan bukan maksud kita tidak memuliakan peristiwa-peristiwa tersebut, namun kita nak muliakan, cara kita muliakan perlu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita solat, tapi solat macam mana yang Nabi solat. Kita buat haji, Allah perintahkan buat haji, wajibkan haji. Haji kita macam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puasa, orang macam puasa, orang diet ni puasa 16 jam, tak tengok nama apa. Saya pernah amalkan. Kan 16 jam waktu buka tu, waktu makan lebih banyak makan daripada waktu biasa. Lama tinggalkan. Puasa apa tak ingat dah. Tapi ada jenis puasa 16 jam untuk orang diet, betul? Ada puasa orang yang non-Muslim, puasa tak makan daging, hanya makan sayur, minum sebagainya. Macam-macam puasa. Tapi puasa mana yang disyariatkan? Puasa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bab zakat, kadar zakat, jenis-jenis zakat diwajibkan dan sebagainya berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zikir yang Allah kata wadhkurullah zikran katsira, zikirlah pada Allah dengan sebanyak-banyaknya, pun terikat dengan kaedah yang sama, iaitu zikir yang kita berbanyakkan ialah zikir sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak zikir mutlak yang Nabi ajarkan? Mana kalimah la ilaha illallah bacalah banyak-banyak. Istighfar bacalah banyak-banyak.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ni semua zikir-zikir yang diajarkan. Dan apa-apa sahaja zikir yang sabit, asalkan Nabi tak tetapkan, Nabi bagian kebebasan zikir banyak-banyak, baca zikir banyak-banyak. Kalau Nabi tetapkan, ikut ketetapan. Selepas solat, istighfar 3 kali, ikut ketetapan. Subhanallah 3 kali. Jadi kita terikat dengan sunnah Rasulullah. Zikir pun ikut cara Nabi. Walaupun lafaz sabit, perlu ikut cara pelaksanaan seperti yang Nabi ajarkan. Yang mana Nabi jadikan zikir itu mutlak, dia mutlak, artinya bebas. Bila-bila masa berapa banyak. Formulanya siapa buat banyak dapat banyak. Tapi bila Nabi takyidkan, Nabi tetapkan selepas solat istighfar 3 kali, jangan rasa berdosa istighfar sampai 100 kali. Sampai tak baca doa yang zikir yang lain, tak. Bila Nabi tetapkan, kita terima. Dan ketetapan kita sudah pasti merujuk kepada ulama lah. Merujuk kepada cara yang ulama syarahkan, bilangan sebutkan bilangan yang dikehendaki ataupun tidak. Adalah kaedahnya. Sebab itu perlu rujuk kepada ulama, bukan buat-buat. Mereka ambil kefahaman sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi perlu cek keadaan yang betul. Sebab itu sekarang yang menjadi masalah pada waktu kita, zikir yang jadi polemik. Ada setengah kelompok, mereka ketika mencipta zikir, ketika mereka berzikir, mereka kata boleh cipta zikir, benda baik. Artinya zikir itu sabit dengan rekaan. Bahasa mudahnya begitulah. Rekaan baik ke tak baik itu cerita nombor 2. Tapi memang bukan Nabi ajar. Memang direka. Atas alasan bid'ah hasanah. Artinya memang amalan itu ditetapkan, dibuat bukan berdasarkan kepada sunnah Rasulullah. Sepatutnya konsisten dengan nama tadi. Kami buat bid'ah hasanah. Tetapi yang jadi masalah, ketika pada bab diminta dalil, kerana semua orang akan tanya dalil. Masa tu baru mereka teraba-raba cari dalil untuk mengiyakan apa yang telah mereka buat. Sepatutnya dalil kita cari bila? Ketika ingin, sebelum kita bercakap, sebelum kita beramal, mesti dengan ilmu, dengan dalil. Betul tak? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kalimah yang kita hafal daripada Imam Bukhari rahimahullah. Ilmu sebelum bercakap, sebelum beramal. Itu jadi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dalil itu yang menetapkan amalan itu diamalkan ataupun tidak. Dalil itu yang menetapkan bahawa fakta yang dibawa itu betul ataupun tidak, diterima ataupun tidak. Dalil yang menetapkan. Tetapi setengah kelompok yang dinamakan oleh ulama sebagai ahli bid'ah, walaupun istilahnya kasar, tapi itulah yang ada sunnah lawannya ahli bid'ah. Mereka tidak hiraukan perkara ini ketika mengamalkan satu perkara. Ketika nak beramal, mereka guna konsep tak perlu dalil. Ada dalil lagi bagus, tak ada dalil pun boleh. Bukan mereka tolak dalil. Tak ada dalil pun boleh. Untuk amalan sabit dengan tanpa perlu ada dalil. Okay. Ketika amalan tersebar dan datang perkara pelik-pelik masing-masing atas dasar fulan kata ini bagus, fulan kata tak bagus, yang ni lagi bagus, fulan kata dah buka ruang macam-macam zikir, macam-macam cara berzikir. Kemudian dimintakan bila bergaduh mesti cari dalil. Fitrah manusia, orang Islam macam itulah. Dah macam-macam mesti orang cari dalil. Jadi kita ketemukan ketika itu mereka akan cuba cari dalil sedaya upaya. Jadi macam mana dalil yang dibawa, dalil yang dicari, maka dicarilah dalil-dalil umum berkaitan dengan kelebihan berzikir. Sedangkan kelebihan berzikir dan arahan berzikir itu ialah berzikir macam mana Nabi ajar. Kelebihan solat, yang kita cerita kelebihan solat, mesti solat macam mana Nabi ajar. Kelebihan puasa, kelebihan haji macam mana Nabi ajar, bukan pergi ziarah Nabi Hud. Itu tak termasuk dalam kelebihan haji. Dan juga tak boleh jadi istidlal ziarah, dikatakan sebagai istidlal ziarah.
ziarah kubur, ziarah sebagainya, kena ikut macam mana Nabi ajar, syariat Nabi SAW. Namun ketika bila dicipta amalan ziarah kubur Nabi sekian dengan cara sekian, dicipta zikir sekian, bila cari dalil, pada asal dulu kata tak perlu ada dalil. Namun ketika nak berhujah kata kami pun ada dalil, maka dicarilah dalil umum untuk membuktikan amalan khusus yang mereka cipta. Kat sini keliru. Kita yang tak tahu asal usul cerita akan jadi pening. Situ ustaz tu pun bawa dalil, ustaz ni pun bawa dalil. Alas sekali orang yang malah pening ni masalah khilaf. Satu jawapan yang paling mudah, khilaf ulama. Ini bukan khilaf, ini masalah pada khilaf kembali kepada kalau kekalkan boleh atau tidak cipta amalan baru. Okey, itu khilaf yang berlaku antara ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Dan ketika cari dalil jugalah, maka kita lihat mereka sangat agungkan dalil. Dalil ni penting. Hadis dhaif tak sama dengan hadis palsu. Betul tak? Kita temukan masa tu dah. Jadi sampai saya tengok dalam satu poster di masjid. Nak sebut negeri tak salah kot. Satu masjid di negeri Melaka. Saya solat golongan anti hadis, poster besar. Antara golongan anti hadis adalah golongan Wahabi. Saya tengok betul, saya tengok habis solat. Masa tu solat musafir kan, baru 2 rakaat. Ketika pusing belakang nak minta yang belakang kamat dia sekali, terpandang anti hadis Wahabi. Betul tak? Solat dulu. Habis solat saya cek balik. Kenapa anti hadis pula? Nak cek lah kan. Cek anti hadis dhaif. Pula. poster satu poster macam ni lah. Sekali. Saya tengok subhanallah, lain pula dirinya. Waktu ingin mempertahankan amalan, masa buat amalan tak perlu ada dalil kan? Tapi bila nak buktikan apa yang kami buat ni pun ada dalil, asalnya tak ada dalil. Asalnya sepakat dah tak ada dalil, selesai khilaf itu. Sepatutnya khilaf selesai dah. Golongan yang beramal dengan dalil, mana mensyaratkan dalil, golongan tak syaratkan dalil, selesai kat situ, settle lah. Tapi fitrah manusia nakkan dalil. Fitrah orang Islam ni tak nak beramal dengan benda yang tak ada dalil. Maka dicari dalil. Ditemukanlah pelbagai dalil. Dalil umum yang digunakan untuk amalan khusus. Dalil kadang-kadang hadis palsu dibawa. Orang kata kenapa hadis palsu? Palsu sisi anda, bukan palsu sisi ulama sekian dan sekian ulama. Kita kata ijma' muhadisin. Kata ini adalah hadis palsu. Cek balik. Itu sisi muhadisin. Mana tahu ahli sufi lain. Kita jawapan takkan settle. Kita dapat mana sumber? Ni semua tak ada hadis langsung, tak ada apa langsung sabit. Tak, ni ilmu laduni dapat direct, lain pula jawapannya. Jadi ketika untuk membuktikan suatu perkara yang tidak sabit itu, kita temukan waktu tu mereka akan mencari pelbagai bentuk dalil sehingga dijadikan kalam pandangan fulan dan fulan sebagai dalil. Ini satu modus operandi yang selalu kita nampak. Kita belajar dalil tu Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas, dan tiap-tiap dalil ada tempat dan sebagainya, sampai kepada ketika pertahankan bawa qaul ulama dalam kumpulan mereka, atau qaul ulama yang umum, atau mana-mana qaul yang boleh jadi bukti, dijadikan sebagai dalil. Bila kita kata ini bukan dalil, ni kalam ulama, habis tak ikut ulama, inilah puak tak hormat ulama, lain pula jadinya. Bukan kita ini hari ini kelas ke tidak ni bebel lah. Tapi memang ini yang saya nak fahamkan betul-betul apa yang berlaku, kenapa kita celaru bab bila perlu dalil, bila tidak dan sebagainya. Jadi kita bila orang awam tengok, bila kita bincang, ada pihak yang minta maaf, memang sengaja untuk wujudkan kekecohan supaya perbincangan secara ilmiah dan teliti tidak dilakukan.
untuk menyatakan masalah ni khilaf. Bila khilaf tak boleh bicarakan, nanti kelang kabut masyarakat. Sedangkan kalau bincangkan dengan ilmiah tak kelang kabut pun. Betul tak? Kalau dah tahu jelas yang mana betul salah, kelang kabut tidak? Tak. Dan kita katakan benda ni sabit tak sabit pun, kita tak pergi halang majlis apa orang buat, tak. Kita nak jaga keluarga kita, kawan-kawan kita yang percaya. Kita mana ada paksa, mana ada kes siapa yang pergi paksa orang amal. Kita, apa salahnya kita bercakap kepada pihak yang nak dengar sesama kita. Pihak yang tak dengar, kita pun tak paksa. Rakaman ni pun untuk kawan-kawan kita yang nak dengar. Betul tak? Untuk sesama kita bincang secara, jadi masing-masing kemukakan hujah. Dan masing-masing tak kacau majlis satu sama lain. Itu biasalah. Biasalah. Sebab mana keterbukaan itu perlu. Kita tak boleh paksa orang ikut kita. Kita tak boleh ni semua sekali. Tapi pandangan perlu dibincangkan, diutarakan, diketengahkan secara ilmiah. Dan penting untuk memahami pandangan kumpulan fulan dan fulan daripada mulut mereka sendiri. Sebab tu saya secara personal, saya dengan kawan lah, dengan kawan yang kenal saya, secara personal, banyak perkara-perkara yang kita sebut dulu, dia kata tuduh palsu. Saya kena banyak kali lah berkaitan dengan istighasah dengan wali. Dia kata, entah jangan nak buat tipu kat sini, buat fitnah, istighasah dengan khidid, mana ada orang kita amalkan. Saya kata, tak apalah, saya nukilkan berdasarkan kepada buku ulama, sebutkan bab istighasah dengan wali, disebutkan dulu Muhammad bin Wahab cegah perkara ini, memang betul berlaku dalam masyarakatnya, amalan itu masih diamalkan, sebab tu beliau cegah sebagainya. Ini bukan kisah khurafat, ini sejarah yang jelas. Zaman sekarang bila ada orang terus terang, syukurlah kita. Bukan syukur sebabkan khurafat tu, selama ni kami dituduh memfitnah orang fulan dan membenarkan, meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang terbukti selama ni dan macam-macam perkara. Okey. Balik kepada peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj peristiwa apa? Peristiwa mukjizat. Dibincangkan dalam ilmu dalail. Jadi kalau kita bincang tentang Isra' Mi'raj, kita bincang tentang bab, kalau nak cerita tentang peristiwa, tarikh berlaku bila sebagainya, buka buku sirah, buku tarikh. Sirah tu sebahagian pada tarikh. Kalau nak tengok tentang akidah, tentang kefahaman kaitan akidah, berkaitan pembuktian tentang bukti bahawa peristiwa Mi'raj, Isra' Mi'raj adalah bukti kenabian Nabi, buka kitab Dalailun Nubuwah. Kalau nak tengok kefahaman ulama terhadap akidah, rujuk kepada kitab-kitab akidah. Peristiwa yang sama membawa, boleh ditengok dalam pelbagai aspek. Namun peristiwa ini bukan peristiwa tasyri'. Apa tasyri'? Tasyri' adalah satu perkara yang berlaku pada Nabi dan Allah tuntut kita tiru, ikut. Isra' Mi'raj, kita dituntut tak untuk ikut Nabi? Dia peristiwa mukjizat, adalah peristiwa yang melemahkan kita. Kita akan mampu ikut. Sampai bila-bila kita tak akan boleh nak cari burak. Burak asal mana, kat mana, cara nak dapatkan burak, tak payahlah. Memang dia tak laku. Bila kata peristiwa tu peristiwa mukjizat, artinya kita cerita tentang sabit nas, mana peristiwa yang sahih tak sahih. Yang sahih kita beriman dengannya. Dan tengok pandangan ulama terhadap perkara tersebut. Bincangkan, beriman dengan apa yang diceritakan. Kerana dia bukan peristiwa tasyri'. Untuk pengajaran dan hikmah boleh diceritakan. Boleh ceritakan hikmah. Hikmahnya, contohnya bila cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi bawa terima solat, Musa suruh Nabi balik semula. Oh, pengalamannya ambil. Mana pengajarannya ambil, mana mengambil pengalaman orang terdahulu dalam berdakwah, mana mengambil kira pengalaman orang-orang yang telah mendahului kita. Bolehlah buat pengajaran kan? Bab pengajaran terbuka. Tapi secara
asasnya peristiwa ini bukan peristiwa untuk kita tiru dan ikut. Pengajaran tu boleh ambil macam-macam lah. Kalau nak buat syarah Isra Mi'raj memang 1-2-3 jam kita boleh syarah hanya babkan pengajaran. Tapi yang menjadi fokus perbincangan, peristiwa ini peristiwa dalail, peristiwa mu'jizat, bukan peristiwa tasyri'. Berbeza dengan peristiwa hijrah. Hijrah peristiwa tasyri' ke peristiwa mu'jizat? Tasyri'. Hijrah itu disyariatkan bila kita ditindas, tak mampu untuk menzahirkan Islam, syiar Islam di satu tempat, kita disyariatkan untuk berhijrah. Tinggalkan tempat tersebut, pergi ke tempat yang kita mampu zahirkan syiar Islam. Disyariatkan sampai hari kiamat. La hijrata ba'dal fathi, tak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Nabi bercakap kepada orang Mekah ketika itu. Maksudnya kalau Nabi dah buka kota Mekah, tak payah pergi Madinah lagi. Sekarang Mekah dah jadi kota negara Islam. Jadi tak ada hijrah lagi ke Madinah. Sebelumnya orang Islam perlu wajib ke Madinah. Jadi peristiwa itu peristiwa berkaitan, Nabi bercakap ketika selepas pembukaan kota Mekah. Namun kalau ada illah yang sama, ada orang yang ditindas suatu tempat, tak boleh amalkan agamanya, tak boleh azan, tak boleh salat berjamaah, tak boleh ini, tak boleh itu, syiar Islam tak boleh zahirkan, perempuan tak boleh pakai tudung dan sebagainya, dan tak mampu untuk menzahirkan. Kalau mampu lawanlah, mampu untuk dapatkan hak. Tapi kalau tak mampu sampai ke tahap agama akan hilang kerana duduk di satu tempat, maka disyariatkan orang begini, tempat begini, orang-orang tinggal di tempat ini untuk berhijrah. Kekal tak di hari kiamat? Kekal. Sebab tu peristiwa tasyri'. Itu hikmahnya Allah SWT jadikan peristiwa Isra' Mi'raj sebelum peristiwa hijrah. Jadi bila peristiwa hijrah berlaku, Nabi tahu sekarang ni hijrah sebab ikut perintah Allah buat. Susah payah Allah tahu. Tapi kalau Allah nak Mekah Madinah, Allah sekelip mata boleh, Allah boleh bawa Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tapi syariat agama kita ni bukan menunggu keajaiban. Kita tak harapkan, kita bergantung berusaha dengan asbab, mengambil asbab. Ini tajuk besok. Tajuk kata daurah tawakal besok. Kita diperintahkan untuk mengambil asbab yang kita mampu. Kita tidak mengharapkan keajaiban. Walaupun kita yakin dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita yakin dengan ayat ni. Tapi kita nak bertawakal, tawakal mesti dengan usaha atau dengan asbab. Usaha pun usaha dengan asbab. Asbab yang dibenarkan oleh syarak, bukan pergi kat bomoh. Bukan usaha-usaha yang tak dibenarkan. Jadi bila balik kepada peristiwa hijrah, dia peristiwa tasyri'. Peristiwa Isra' Mi'raj dia peristiwa mu'jizat, peristiwa i'jaz atau i'jaziyah. Bila peristiwa mu'jizat, kita bincangkan lebih kepada cerita tentang kebesaran Allah, kemuliaan Nabi SAW, beriman dengan berlakunya peristiwa ini. Itu cara yang asan. Habis cerita bab tu, baru cerita hikmah. Hikmah nak buat pula. Hikmahnya berkaitan dengan perjalanan sebagainya, cerita macam-macam cara untuk hikmah. Namun fokusnya mesti kepada peristiwa i'jaz. Okey. Memang kat sini pun tak banyak perlu disyarahkan sebenarnya. Wal mi'raju haqqun. Mi'raj, apa tu mi'raj? Mi'raj artinya tangga. Macam mudahnya mi'raj, naik ke atas. Daripada kataan mi'raj ialah daripada al-uruj, naik ke atas. Kalau dengan mim artinya tangga. Macam mana wallahu alam. Macam lift ke, macam tangga naik satu-satu, wallahu alam, kita tak tahu. Ada orang tanya, takkan Nabi tak nampak? Nabi di ketika diisrakan, Nabi sampai ke syurga tidak? Sampai. Sidratul Muntaha, di situ terletaknya Jannatul Ma'wa, di Sidratul Muntaha. Ini dalil bahawa syurga berada di atas langit yang ketujuh dan di bawah arash. Syurga di mana? Di atas langit yang ketujuh. Sebab Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa ada di sana. Jadi kalau tanya syurga kat mana? Di langit.
antara makhluknya Allah, kecualikan daripada hancur ketika berlaku hari kiamat, langit dan bumi sebagainya. Tapi makhluk-makhluk yang di atas, yang dan ya Allah nak kekalkan, seperti arash, qalam, lauhul mahfuz, ataupun syurga dan neraka, kekal. Di mana tempatnya? Di atas arash, di bawah arash, di atas langit. Ini tempat di Sidratul Muntaha, tempat Jannatul Ma'wa atau syurga-syurga yang lain. Okey. Jadi Nabi SAW pernah masuk ke tidak ke syurga? Pernah sampai? Sampai. Di Sidratul Muntaha Nabi tengok semua kali. Cuma yang disebutkan oleh surah An-Najm, Nabi tak tengok lebih daripada apa yang dibenarkan. Sebab tu kita sekali imbas alang-alang kita cerita tentang Mi'raj ni, kita tengok ayat surah An-Najm. Saya okey. Kita tengok ayat 11 yang kita ayat yang disebutkan, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ayat 11 tu. Ini ketika semua tentang ketika Mi'raj. Allah kata, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi tidak mendustakan apa yang dilihat oleh matanya. Ini keadaan. Allah ceritakan tentang hati. Ini Quran. Quran ni lain daripada buku-buku sejarah. Buku sejarah cerita tentang bilangan tentera sebagainya. Quran tak. Quran cerita isi hati. Sama dalam peristiwa perang Ahzab, Quran cerita tentang isi hati. Sama juga ketika dalam perang Uhud, Quran cerita tentang apa yang ada dalam hati sahabat. Sebab itu peristiwa sejarah bila Quran sentuh, ada satu sentuhan yang luar biasa, iaitu menceritakan tentang apa yang dirasakan, apa yang ada dalam hati mereka. Istus'iduna wa la taluna ala ahadi war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum sampai ayat fa athabakum ghamman bi ghammin. Betul tak Ustaz Syafiq? Ya. Fa athabakum ghamman bi ghammin, kamu ditimpa dengan kedukaan, menutupi kedukaan yang lama, atau kedukaan di atas kedukaan. Surah Al-Ahzab, Allah cerita tentang apa ayat Ahzab, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Tatkala mereka datang serang daripada arah tinggi dan tanah tinggi dan tanah rendah, izja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa izzaghatil absar, mata zag, kiri kanan pandang. Zaghatil absar, tak tentu arah, tak tahu strategi nak buat apa. Orang kepung Madinah ni, kalau jumlah tentera lebih dari 10,000 orang, Madinah kecil sebesar Masjid Nabawi, nak buat macam mana? Strategi apa nak kena pakai? Zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, hati-hati sampai ke kerongkong. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan macam-macam sangkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah cerita tentang isi hati. Ini peristiwa Quran. Kat sini ketika peristiwa Mi'raj, Allah cerita, Allah kata ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi tidak dustakan apa yang dilihat oleh mata. Sebab kadang-kadang yang nampak depan mata kita, hati kita dustakan, betul? Tiba-tiba nampak, Pak Mat, tengok. Tapi hati kata, mata nampak macam Pak Mat. Hati kata tak. Mana mungkin, Pak Mat kan dah mati. Mesti orang lain. Mana mata nampak macam Pak Mat. Tak masalah kalau nama Pak Mat. Tapi hati mendustakan. Sebab kita yakin Pak Mat dah tak ada. Mesti orang lain, kawan dia ke, kembar dia ke, sebagainya. Itu nama hati mendustakan apa yang ada di mata. Ataupun kadang-kadang mata mendustakan apa yang ada kat hati. Hati bayangkan berlaku, bayangkan, tapi mata tengok, tak. Kita duk sangka begini, tengok mata, tak. Jadi mata mendustakan apa yang kita bayangkan, apa dalam hati. Tapi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, apa yang dinampak, Allah kata, yang Nabi nampak, Nabi kata, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi tidak mendustakan apa yang dilihat oleh matanya. Artinya betul-betul dengan jasad dan roh Nabi sedar, Nabi tahu, Nabi sedar, betul-betul sedar. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah mereka berdebat dengannya di atas apa yang dia sedang lihat? Yara situ,
Orang kafir Quraisy berdebat dan mempersoalkan Nabi SAW tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mereka debat. Allah kata, adakah mereka nak berdebat, nak lawan dengan berdebat dengan Nabi terhadap apa yang dilihatnya? Nabi ketika bercakap Quraisy selepas peristiwa Isra' Mi'raj atau sebelum? Selepas. Sepatutnya ayat ini afatumarunahu ala ma ra'a. Tapi kat sini ala ma yara. Ra'a fi'il madhi, past tense. Tapi ma yara. Ulama bincangkan kenapa yara di sini? Sebab Nabi SAW ketika ceritakan pada Quraisy, bila mereka dengar cerita Nabi, sebenarnya mereka nampak macam Nabi cerita betul-betul. Ketika mereka tanya tentang sifat Baitul Maqdis, Nabi sifatkan. Mereka tak boleh dustakan. Nabi memang tak pernah sampai Baitul Maqdis. Masa pergi dengan Abu Talib dulu sampai kat Syam, balik semula. Semua orang Mekah tahu. Sebab mereka berada dalam satu rombongan. Nabi tak pernah keluar. Nabi pula tak pernah baca buku. Nabi bukan seorang pembaca dan menulis. Buku pula tak tersebar. Tiba-tiba Nabi bersifatkan secara detail apa yang ada di Baitul Maqdis. Dan segala cerita ditanyakan, nampak jelas. Jadi Nabi SAW ceritakan, ketika Nabi ceritakan, seolah-olah Nabi sedang melihat apa yang telah dilihatnya pada hari semalam. Dan orang Quraisy sekalipun yang ada di keliling Nabi, ikut pada berita, ikut pada Nabi beritahu, tidak ada syak sebenarnya. Ikut pada cerita yang Nabi bawa. Sepatutnya tidak ada syak. Kemudian Allah kata, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya dia telah melihatnya. Dia itu Nabi Muhammad SAW telah melihatnya, itu Jibril. Ini berkaitan dengan Jibril, nazlatan ukhra, sekali lagi pada waktu lain. Sebab apa? Kali pertama Nabi nampak Jibril ketika turun wahyu. Ketika Isra' Mi'raj, sekali lagi Nabi nampak. Dulu Nabi nampak malaikat Jibril di ufuk, mana terlalu besar Jibril, nampak betul-betul sampai Nabi tak ada ruang. Saya nampak Jibril di ufuk. Di arah mana pun nampak Jibril. Memanglah benda besar. Di bumi. Tapi ketika di langit luas. Tapi Jibril sayapnya menutupi satu sayapnya tutup bumi. Di masa tu ceritanya berbeza sebab alam yang luas. Jibril makhluk yang sangat besar, tapi kelihatan masa tu cerita tentang 600 sayap dan sebagainya. Masa kat bumi hanya kita ufuk menutupi, tak nampak arah. Sebab apa? Sebab di bumi kecil, nampak di ufuk. Jadi ketika di Hira, Nabi pun nampak Jibril keadaan asal, namun dengan keadaan yang seperti di bumi. Dan ketika di Mi'raj, Nabi nampak sekali lagi. Wal qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di mana Nabi nampak Jibril dan juga melihat peristiwa ini di sidratil muntaha. Sidrah apa sidrah? Sidrah? Tahu daun madu sidir? Sidir, tahu sidir? Madu sidir. Sakjo jual. antara kalau madu sidir, sakjo. Dan masa saya nak beli tak terbeli-beli lagi. Sebab apa? Kat rumah dah ada madu. Banyak buat stok tu. Jadi tapi sahabat kita sakjo jual. Madu sidir lah. Orang kena sakjo madu. Buat jual sidir. Sidir ni pokok sidrah lah. Pokok bidara. Tapi bidara yang kat bumi jangan samakan bidara yang di langit. Sama macam air, kan? Air. Makhluk pertama antara yang awal Allah cipta adalah air. Air kita faham, tapi jangan samakan dengan air kat dunia ni, air laut ni kat bumi. Jadi sebab tu semua berkaitan dengan perkara ghaib ni kita beriman saja. Kita tahu dia berbeza, tapi secara umum ni faham, kita faham makna tu. Sidrah mana di atas langit ketujuh ada pohon. Di sini namakan Sidratul Muntaha. Kenapa Muntaha? Saja dia terjemah situ. Itu dia apa situ? Letak nama je. Kenapa nama Muntaha? Sidrah yang penghujung. Di situlah tempat makhluk yang di bawah nak naik ke langit sampai di Muntaha.
paling tinggi boleh capai di Sidratul Muntaha. Kerana penghujung di situlah yang mampu dicapai oleh segala makhluk yang daripada bawah naik atas. Tak ada orang yang lebih naik ke atas. Sebab tu Jibril tak ada pergi nak salin Quran daripada Lauhul Mahfuz. Ini semua cerita karut daripada sufi. Jibril tak tahu rahsia Lauhul Mahfuz. Kerana tempat yang paling tinggi dicapai oleh makhluk ketika naik adalah di Sidratul Muntaha. Sidrah ni tempat, ketetapan sidrah tempatnya paling tinggi sekali daripada bawah, orang daripada bawah naik atau siapa daripada bawah, malaikat atau sebagainya, di sidrah. Tempat sidrah. Di situ dah ada syurga dan sebagainya. Inilah sidrah. Begitu juga sesuatu daripada atas turun sampai ke sidrah. Perintah Allah ketika malaikat semua segala yang di sidrah. Sebab tu dia kata sidrah tempat namanya muntaha. Muntaha bagi yang daripada atas bawah ke atas dan atas ke bawah. Tempat berhubung di Sidratul Muntaha. Ini yang diisyarahkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Okay. Dan disebutkan ulama sebelumnya. Cuma saya cerita tentang sumber yang saya ambil daripada syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa dinamakan muntaha? Sebab itulah tempat yang paling tinggi dicapai oleh makhluk, dan tempat ketika Allah turunkan perintah dan sebagainya. Kalau Jibril sekalipun ambil perintah di sana. Tempat perintah Allah turunkan dan sebagainya. Dengan kita tidak sebut, tapi kalau Allah beritahu apa saja, kita beriman. Allah turun ke langit dunia, kita kecualikan. Tapi muntaha kita masukkan sini adalah makhluk-makhluk dan juga apa yang secara umum. Itu nama muntaha. Itu yang disyarahkan dalam Sidratul Muntaha. Mana sidrah ni adalah kawasan sempadan muntaha. Pokok sidir. Indaha jannatul ma'wa. Di situlah terdapatnya syurga al-ma'wa. Id yaghsha sidrata ma yaghsha. Sidrah ini ditutupi dengan satu keindahan, ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Sidrah ni, kawasan tu diselubungi dengan keindahan. Apa yang tutup, Allah SWT ibhamkan. Tak sebut ma yaghsha ni apa yang tutup sidrah ni. Tapi diketahui bahawa umumnya suatu perkara yang indah dan cantik, keindahan di sana. Dan kat sini yang saya nak cerita ni, mazaghal basar wa ma tagha. Allah cerita pula, tadi cerita tentang hati Nabi tak dustakan apa yang Nabi nampak. Mata Nabi pula, Nabi tak mazaghal basar, Nabi tak tengok berpaling kiri dan kanan. Zaigh ni yazigh qulub, hati yang kejap ke sana, kejap ke sini, yang hati yang tak sabit. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Zaigh tak tetap, kejap ke kiri, kejap ke kanan. Mata Nabi mazaghal basar, Nabi tak toleh kiri dan kanan kerana adab Nabi SAW. Kat situ kalau masuk kat syurga, kat Jannatul Ma'wa, sepatutnya tengok lah. Gitu. Dia masuk rumah orang besar kan, apa orang buat? Wow, kiri kanan tengok. Semua cerita macam tu lah kan sepatutnya. Tapi Nabi seorang yang beradab. Mata Nabi tidak toleh kiri ke kanan. Mazaghal basar wa ma tagha. Mata tak toleh kiri kanan, wa ma tagha, dan Nabi tengok sekalipun tak tengok lebih daripada apa yang diizinkan, apa yang diperintahkan. Sebab apa? Tidak ada perintah dari Allah. Nabi SAW sangat beradab. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW telah melihat sebahagian daripada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran yang besar. Maksudnya apa yang Nabi nampak sebahagian daripada kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bererti bukan paling besar. Banyak lagi makhluk Allah yang lebih besar itu. Cuma Nabi nampak sebahagian daripada ayat-ayat agung, tanda-tanda agung, tanda-tanda yang
besar daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dibicarakan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kalau nak ceritakan pengajaran banyaklah. Jika tuan-tuan nak ceramah, kita ramai penceramah sini. Tanya penceramah, ustaz ada ustaz, penceramah ramai. Poin ni apa? Kalau pengajaran, kita cerita tentang akidah lah, semua sekali bab tertentu macam-macam. Tapi poin pengajaran, biasanya kalau nak ambil bab pengajaran, pertama kita cerita tentang Allah bagi peluang Nabi SAW untuk melihat kebesaran, tanda-tanda kebesarannya. Yang kedua, peristiwa Isra' Mi'raj sebagai satu persediaan untuk Nabi berhijrah. Bila masa berhijrah, susah, orang kejar macam sekalipun, tak ada apa-apalah Quraisy, Allah yang suruh. Takkan kita kalau yakin dengan kuasa Allah, tak ada apa yang takut dengan makhluk. Betul? Betul lah, kita tengok jin kata kalau masa bacakan ruqyahan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa pernah tengok jin? Bacalah dia kata. Kau baca aku seorang, ada 6,000 lagi yang kat luar. Kata tak. Bodoh dia apa? Tak payahlah, susah. Dan 6,000 lah. Bumi ni katalah semua sekali jin syaitan semua. Tak ada orang, tak ada pokok, tak ada apa, semua jadi syaitan. Paling bumi ni kecil je. Betul tak? Makhluk Allah sangat luas, langit sangat luas. Kamu nak lawan dengan Allah? Kecil je. Bumi banding dengan matahari, banding dengan alam yang luas, banding dengan langit. Kamu nak cerita tentang ada 1,000 ekor, 2,000 ekor, 5,000 ekor, pergilah syaitan. Ikhsa'adu Allah. Jadi kita bercakap, bila kita kenal Allah dengan sebenarnya, tak ada. Saya dulu masa awal-awal, saya pernah lah kita nak ruqyah, cuba nak ruqyah. Bila dia kata ada 1,000 datang besar, takut juga. Mula-mula. Tapi fikir balik, saya duduk dengan Syekh Adil Muqbil. Beliau kata, bila syaitan cakap macam tu, hina musuh Allah. Kamu bumi, katalah bumi ni tak ada apa sekalipun, semua syaitan kuasai. Dah habis dah. Satu bumi syaitan kuasai, tak ada pokok, tak ada apa-apa makhluk pun. Hanya tinggal satu makhluk je, syaitan, iblis, jin. Itu pun bumi kecil, bos. Kecil je, tak ada apa-apa dibanding makhluk Allah yang sangat luas. Ya? Bila tu baca ayat kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, baca dengan yakin, baca dengan kefahaman, mafhum. Tak ada yang takut yang makhluk ni. Kita tahu Allah yang pelihara kita, Allah yang beritahu. Begitulah kata peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra'. Nabi dah tengok Isra' Mi'raj, makhluk Allah yang sangat luas. Takkan nak takut dengan sekadar ugutan makhluk-makhluk. Tapi manusia tetap bekerja. Yakin kuasa Allah. Kita tidak menjadikan, kita yakin dengan bantuan Allah, tidak menjadikan kita orang yang tidak bekerja. Nabi dah tengok Isra' Mi'raj, Nabi dah pergi ke Baitul Maqdis, Nabi naik ke langit. Tapi lepas tu sampai ketika hijrah, Nabi tetap beramal seperti seorang manusia. Rancang, buat usaha seperti seorang manusia. Bila kita tergabungkan dua peristiwa tadi, nampak keindahan Islam. Tak payah tunggu air kencing nak cari emas. Betul-betul kumpul duit, beli emas. Peristiwa Isra' Mi'raj, yang lain pengajaran alang-alang lah terlepas ni. 5 minit lagi lah insyaAllah. Saya tutup insyaAllah. Minit sebelum. Bila dengar waktu cerita wali kencing di batu dari saya sudah keluar gila. Sebab tu kita kena fahamkan balik perkataan ni. Bukan kita nak buat cerita kelakar, tapi itu yang diceritakan. Bukan kita perolokkan. Kita pun perolokkan karamah yang betul, yang sabit. Kita perlu iman. Ini perkataan iman. Tapi bila perkara cerita yang kita tahu memang cerita dusta, yang tak wujud. Okey, bab akidah kita test. Apa yang menyebabkan orang boleh terima tentang cerita karamah? Kalau orang tak belajar, tak heran lah kan. Tak belajar ni cerita Ultraman kuasa pun dia percaya. Kan, tak kira dah budak-budak kecil yang tak belajar, orang khurafat ni, orang yang belajar agama. Apa hujah mereka?
Apakah hujah ilmiah, bukan ilmiah lah, yang dikira sebagai ilmiah untuk mempertahankan segala cerita-cerita berkaitan dengan mukjizat yang tak masuk akal ni? Apa alasannya? Nak cari ayat Quran memang tak ada lah. Dari cerita kemudian, hadis pun tak ada. Yang ada hanya satu jalan untuk selamat. Satu ilmu yang boleh selamatkan mereka. Ilmu apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam lah yang mengajar mereka untuk percaya kepada perkara begini. Kerana ilmu kalam wajib, mustahil, harus berdasarkan kepada akal. Bila berkaitan dengan makhluk, semuanya harus, tak mustahil. Bila hukum semua bergantung pada akal, dan akal itulah penghukum segala-galanya, mustahil ke Allah jadikan kencing tu emas? Tak terdiam kita. Sebab tu kita bincang agama, kita tak bergantung pada akal, kita tengok syarak. Syarak, asbab, sebagainya. Ini kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul ikut akal. Sebab tu Ahlul Kalam kata, apa hukum Allah? Apa hukum Allah memasukkan Nabi Muhammad dalam neraka? Kita harus. Sebab tu Ahlul Kalam kata harus bagi Allah untuk memasukkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dalam neraka dan memasukkan iblis dalam syurga. Tapi harus sisi akal, bukan sisi syarak, dipisah-pisahkan pula. Jadi waktu nak ambil bab akal dia ambil, nak ambil bab syarak jadi pilihan. Bukan jadi pilihan. Orang boleh suka hati tonggang ke kiri dan ke kanan. Cerita benda tak masuk akal, tak ada kaitan dengan, tak ada dalil, tak ada bukti, dalil syar'i pun tak ada, dalil kauni pun tak ada. Tiba-tiba atas ilmu kalam yang kata oh boleh. Sebab apa? Itu adalah perkara yang harus, perkara mungkinat. Suatu ilmu ni ilmu yang merosakkan, batin. Sebab tu saya tegas sangat masalah ini. Bukan sebab kita, bukan sebab sifat 20 dah, sebab 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila sifat 20 difahami dengan cara kalam, dia akan menghalang kita daripada beriman dengan sifat-sifat yang lain, dan menghalang kita daripada beriman dengan sifat yang Allah sebutkan ini dengan sempurna. Allah sebut berkaitan dengan sifat melihat, Allah juga sebut dengan sifat mata, dan Allah kata tajri bi a'yunina. Kapal Nabi Nuh bergerak dengan perhatian mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perhatikan dengan matanya. Ilmu kalam kata melihat tanpa mata. Kita mata je kita sebut. Dia kata kalau macam tu dengan telinga lah. Mana kami sebut? Telinga Allah tak sebut. Telinga ke mulut mana ada sebut? Mata Allah sebut. Kita isbatkan mata, isbatkan lihat. Kerana dalil. Bukan kita betul atau salah berdasarkan pada dalil, bukan berdasarkan pada otak. Itu beza. Jadi hukum, kita cerita begini, dari sinilah dengan kaedah pembahagian bahawa semua berkaitan makhluk ini berkaitan ini suatu perkara yang mumkin. Di sinilah yang menggabungkan yang asalnya Ahlul Kalam yang gunakan otak dan tolak sesuatu dalam hati. Ahli Sufi yang gunakan hati tolak otak, tolak logik, boleh bergabung, bertemu, hanya ilmu kalam boleh damaikan. Mendamaikan. Maka wujudlah masyarakat yang boleh terima kalam dengan Sufi secara serentak. Sedangkan pada asalnya mustahil bertembung, kerana satu pihak agungkan akal, tolak hati, pihak yang lain agungkan hati dan tolak akal. Fahami agama dengan hati, jangan gunakan otak. Yang satu lagi mesti logik tak terima, jangan ikut perasaan. Ahlussunnah tidak, Ahlussunnah agungkan nas, dan nas Quran tidak bertentangan dengan akal yang sihat dan fitrah yang sihat, fitrah yang sahih. Jadi kita kembali kepada dalil. Dalam dalil itu ada nas, dalam dalil itu ada dalil akal, ada dalil fitrah dan sebagainya. Okey, insya-Allah sampai sini. Saya ingatkan nak senaraikan pengajaran jadi lama, banyak sangat pula. Jadi sampai sini insya-Allah. Hingga akan datang kita bincang tentang haud. InsyaAllah saya akan datang, saya akan cuba cepatkan sikit. Haud kita gabungkan dengan beberapa kata dengan mithaq dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cuba bincang dengan lebih cepat insyaAllah. Cuma oleh kerana di tempat-tempat yang saya ketahui
tidak dikejarkan silibus, saya syarah panjang lah. Tapi kalau macam daurah kejarkan silibus, habiskan ini, memang kita akan cepatkan. InsyaAllah. Kita buka pada soalan last. Pukul 10 dah. Okey, tak ada soalan InsyaAllah. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Salah satu perkara Nabi menjadi berani itu kerana melihat kebesaran Allah. Untuk kita hari ini, macam contohnya mungkin tahun lepas saintis cerita tentang black hole tu Okey. boleh kita jadikan itu hujah untuk cerita tentang kebesaran Allah. Langit dunia kan, besar langit dunia. Okey. Jadi hujah bagi kita lah sebagai seorang muslim. Boleh menggunakan fakta-fakta sains sebagai bukti sampingan atau bukti membantu dalam mengiyakan kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita mengatakan bahawa kalau ianya sabit, kalau ianya betul, ianya adalah dalil kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh atau tidak gunakan fakta sains untuk cerita kebesaran Allah? Boleh. Dan itulah yang Allah suruh perhatikan. Allah suruh kita inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab. Ciptaan inna fi khalqis samawati wal ard, pada ciptaan langit dan bumi ni, maknanya semua yang ada langit dan bumi itu ayat dan tanda kepada ulil albab, orang-orang yang ulil albab. Jadi boleh tidak? Boleh. Jadi dalil kita berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ijma' sahabah dan memahami Quran dan Sunnah. Dan qiyas digunakan pakai ketika qiyasul aula. Dibincangkan nanti insya-Allah qiyasul aula bab akidah, dalam bab fiqh qiyas. Qiyas fiqhi digunakan pakai. Manakala fakta-fakta yang lain semuanya boleh kita istiqnas dengannya. Fakta daripada sains, fakta daripada ilmu cerita-cerita masyarakat, kalau dia betul, dikira betul, kita boleh istiqnas dengannya. Maksudnya kita ambil, ceritakan bila bersesuaian, cuma itu bukanlah faktor ataupun sebagai satu umdah, satu tempat, satu perkara yang menjadi asas kefahaman kita terhadap agama. Tak. Maknanya tentang kebesaran Allah, balik kepada ayat Quran, pada hadis apa bincangkan, cerita tentang kebesaran Allah berkaitan dengan fakta sains tertentu, kita boleh kemukakan. InsyaAllah. Malah saya tadi nak ceritakan tentang fakta yang lain sebenarnya. Ada lagi yang nak cerita, tapi oleh kerana fakta sains takut salah, diamlah. Kita bukan ahlinya. Ada benda yang nak cerita tapi takut salah. Cerita yang umum saja berkaitan dengan Isra Mi'raj. Okey, insya-Allah sampai sini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.